Saya pernah tengok 10 movie di dalam sehari. The craziest thing I have ever done was bungee jumping when I went to Australia the second time. And the adrenaline rush that you get is absolutely an amazing experience. Dulu pernah merajuk dengan mak, lepas tu lari rumah. Lari rumah pergi rumah aunty. Dahlah kantoi. Sebab aunty bagi tahu mak ada kat rumah dia sebab mak dah cari kan. Rasanya itu kerja paling gila lah. Dosa sangat kat mak. Itu je lah. Harap benda ni macam mana nak cakap? Yelah, tebuslah nanti ya mama. Craziest thing. Okay, how about this? I traveled to 8 different countries in 17 days. And masa travel ke 8 buah negara tu, I kena settlekan task dekat setiap negara. And setiap negara tu, I ada 24 jam je untuk buat task. This was part of a TV program I did last year to TV9, Jet Lag. Dan memang tajuk dia pun jet lag. Memang bila balik daripada trip tu pun memang jet lag. Stressful tapi fun sebab dapat travel pergi 8 negara kan. Tapi itu memang gila lah. Memang gila lah. Saya ni sebenarnya suka jalan-jalan. Mungkin sebab dulu saya ambil tourism management. So, saya dengan kawan-kawan saya memang suka macam last minute. Okay, kata kita orang tak pernah plan tau. So macam, okay hari ni tiba-tiba kan, weh, jom kita pergi Melaka tak? Okay, pukul 8 malam saya tolak pergi Melaka untuk makan ikan bakar je. Lepas tu balik KL balik. Tu je. Okay, benda yang paling gila yang pernah buat kan. Apa Okay, kalau tak ada shooting, tak ada buat apa-apa program, aktiviti, okay, suka pergi ke gym. Okay, kadang pernah few times juga daripada pagi, lepas bangun tidur tu pergi breakfast, terus pergi gym. Petang, tengah hari petang sampai ke malam kat gym tau. So sebab memang suka spend time dekat gym. Kadang orang pun cakap macam, my friend also, my family also cakap, you crazy stay dekat gym daripada pagi sampai malam. Sebab for me, one of the activity yang for me very healthy kan. Seronok for me, kalau tak ada apa-apa memang kat gym. Sebab macam-macam ada. Boleh gym, boleh swimming, boleh macam-macam. Semua ada kelengkapan dekat gym tu complete. Ada spa. So boleh relaxkan otak, minda, badan kan. Good. Saya tetap akan study walaupun orang lain cakap I look like a playboy. One thing I would probably try would be traveling alone, completely on my own, without anyone else, without any friends, without any family, all on my own in a brand new country. And I'll most probably do that one day. I mean, who knows? Okay, macam kita sekarang, apa yang I pakai semua orang nak kata sama dengan tu lah, sama dengan ni lah. I rasakan benda yang paling tak nak orang judge I kan. I rasa I pergi red carpet dengan berkaki ayam. I akan berkaki ayam kalau tak ada orang judge I. Betul I akan buat. Saya akan berlari bogel di seluruh Kuala Lumpur. Tak adalah, itu gila sangat tu. What would I do differently I think I'll be more, true to myself. Tak payah nak fikir orang tengok kita ke apa kan. Buat je apa kita nak buat. Rasanya memang agak klise saying be true to yourself, be yourself. Tapi kadang-kadang susah nak buat. So it's a matter of mind over matter lah basically kan. Be true to yourself, be yourself more. I think that's what I'm going to do. Okay, saya kalau semua orang tak judge saya nak bawa saya punya baby jalan-jalan. Baby saya ular ball python, ular sawa. Sebab saya selalu bawa dia tak dalam handbag. Sebab nanti orang takut kalau saya keluarkan. So kalau lah semua orang ni tak hiraukan saya kan, saya memang dah letak macam baby jom kita jalan-jalan. Macam tu lah. Sebenarnya Amaris pernah terbayang imagine kalau tak pelakon ke kan, tak masuk this line ke, ataupun dah masuk this line, teringin juga sebenarnya. Macam imagine nak kerja dekat tempat tol.
Tak tahu nak cuba bayangkan kan kerja kat tol tu. Sebab kadang kita pergi bayar dalam kereta kan, bayar contoh RM1, RM50. Kita bawa seorang. Satu hari dia orang nak ngadap orang tu berapa ribu orang. So macam mana perasaan dia orang. So nak cuba rasa macam mana kerja dekat jaga tol. So macam si best ke mesti emosi ke kena banyak bersabar, betul lah kan. Dia banyak menguji mental fizikal kot. Sebab macam-macam orang macam ragam ada dekat Malaysia ni. So macam best. Saya akan tanya orang itu, why you follow me? If I was followed by some stranger, depending on his level of creepiness, I would probably just turn around and just ask him what is he doing, and maybe, who knows, maybe he could not be creepy, maybe he can be nice and I could talk to him, we can be friends, and I don't know, just talk to the person, I guess. Kalau Anis diekori seseorang, kalau Anis tengah naik kereta, tiba-tiba ada kereta belakang tengah ikut Anis, dan sepanjang perjalanan Anis tu Anis akan break emergency, biar dia langgar kereta Anis. Lepas tu pergi balai polis, biar dia ikut. Lepas tu kita ambil number plate dia, kita tengok siapa yang stop kita. Kalau saya di follow stranger dan saya tak ada ruang untuk pergi mana-mana, saya rasa benda pertama saya akan buat ialah saya akan jerit sekuat hati. Kemudian bila tengah jerit tu, saya akan tiba buat saya sawan. Bila kita jadi sawan tu memang diorang pun tak berani nak kacau kot. Sampailah diorang belah, sawan lah terlantai tu kan, buat macam Kalau diorang tak belah juga, itu masalah. Itulah time saya kena lari lah. Experience kena follow tak pernah, tapi pernah kena pau lah, pau duit. Masa tu time umur 14 tahun, tengah jalan-jalan dekat Jalan Tunku Abdul Rahman, dekat Pertama Komplek tu kan, bawa balik sekolah. Tiba-tiba dekat tepi jabatan nak pergi ke Bank Negara tu, ada mamat panggil. Dia cakap ada barang dia hilang. Masa tu kita naif kan, baru 14 tahun. So tarik di kat belakang Dewan Bahasa pula, di BKL bangunan. Tiba-tiba dia keluar pisau. Dan tu memang tak tahu nak buat apa lah. Masa tu tak belajar lagi nak jerit-jerit kuat-kuat kan. So dia orang tanya duit berapa banyak ada, terpaksa kasih lah. Saya ada pernah jadi lah pada diri sendiri. Saya balik syuting pukul 2.30 pagi. Lepas tu ada satu kereta ni dah follow saya tau. Dia follow saya jauh lah. Lepas tu sampai dekat Jalan Sultan Ismail, trafik lamp merah. Betul. Mula saya tak syak apa-apa, macam mungkin dia follow, mungkin dia nak jalan satu jalan dengan saya kan, malas nak perasan. Lepas tu bila saya berhenti kat trafik lamp merah, tiba-tiba dia parking betul-betul rapat dengan kereta saya. Yang orang sebelah dia tu buka tingkap, dia ketuk-ketuk tingkap saya. Betul dia buka pintu saya dan sebaik saya kunci pintu, dia try buka pintu belakang lah. Memang nervous lah, dia jerit buka dia macam tu. Masa memang tak tahu lah, dah tak fikir apa, barang-barang dalam kereta pun tak boleh nak guna untuk nak buat apa-apa kat dia pun kan. Lepas tu dia saya tiba-tiba saya nampak handphone saya. Saya buat macam call lah. Saya tengok nama jalan macam kat mana ni semua. Lepas tu saya reverse kereta saya tengok macam tengok nombor plate kereta dia semua kan. Lepas tu mungkin dia ingat saya call polis kan. So dia terus pecut. Sebenarnya saya tak call siapa pun, tak ada orang buka phone saya ni. So dia kena tipu lah pada muka. Orang ekori. Sebenarnya pernah terjadi juga before this, few years ago. Ada orang ikut Amaris. Macam mana Amaris pergi, dia boleh tahu Amaris kat mana, Amaris buat apa, Amaris pakai baju apa, dia kan. Something like time tu rasa macam scary juga tau. Semua pernah one day nak pergi shooting kan. Then balik shooting, then nak balik rumah, dapat tahu kat belakang kereta ada orang follow. Tak macam kebetulan je kan. And then lama-lama macam dapat rasa kat belakang kita ada orang follow kereta kita. So situation tu time tu of course nervous lah, macam scary, macam takut kan. And then time tu terlintas kat kepala macam okay, apa nak buat ni. So the good alternative time tu yang boleh terfikir, cari balai polis. So pergi balai polis yang dekat, yang berdekatan. So pergi follow, cari, then stop dekat dalam area balai polis. So rasa macam safe lah. Then semua kereta tu pun tak ikut. Then rasa macam okay, tunggu lama juga time tu.
1 hour plus lah.